Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Asbabun nuzul. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ra'sahu fil masjid. Duduknya tu macam tuan-tuan duduk masa khutbah Jumaat tu. Kan mudah faham. Contoh yang paling ketiga kan. Ya. Usul lama-lama tu dia panggung kepala. Dia angkat kepala ya. Betul? Lalu baginda pun bersabda, "Qad unzilat ilayya anifan." Sebentar tadi telah diturunkan kepadaku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Dalam tempoh Rasul tundukkan kepala dia tadi diam tadi, tak beraksi apa-apa tu, turunkan surah ini ya. Jadi nanti tuan-tuan nampak di Jumaat tu semua tunduk tu, jangan kejut. Surah nak turun. Ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadrina mal kautsar?" Kamu tahu tak apa itu al-kautsar? Lalu para sahabat jawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah Rasul lebih mengetahui. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Al-kautsar nahrun fil jannati." Ya, kautsar ialah sebatang sungai di dalam syurga. Ini bukan perigi ya. Nahrun, sungai-sungai di dalam syurga. Tabidu alaihi ummati, akan dikunjungi oleh umatku. Ya. Ada tadalwihi ka'adadil kawakib, bilangan pencedoknya. Orang sebenarnya kata gayung ya. Pencedok ya. Sebilangan bintang-bintang banyak. Ya, semua orang akan dapat. Dia cedok itu banyak bintang.
bintang. Ya. Tanfaridu minhu ummatun. Akan tetapi terpelanting daripadanya, maksudnya tertolak, tak boleh dekat sekumpulan umat, sekumpulan manusia. Fakul tu, maka pada masa itu kata Rasulullah SAW, aku berkata kepada Allah Ta'ala, Alaysa dhalika min ummati, bukankah kumpulan itu juga umat aku? Sebab tadi taridu alaihi ummati, akan dikunjungi, akan didatangi, didatangi oleh umatku. Ya, bila sekumpulan itu tak dapat dekat, maka Rasul SAW berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukankah itu juga di kalangan umatku? Qala, Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang telah mereka adakan selepas kewafatan engkau. Maksudnya umat yang adakan perbuatan amalan yang bukan datang daripada Rasul SAW, terutama yang melibatkan syariat ataupun perbuatan-perbuatan yang dibenci, nanti akan terpelanting, tak dapat dekat dengan Al-Kautsar. Itu cerita inna a'tayna kal-kautsar. Ya, Rasul SAW akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, atau akan di syurga nanti kelak sebatang sungai yang kita boleh minum daripadanya. Itu selesai ayat pertama. Inna a'tayna kal-kautsar. Ada kilah, ada tafsir kata Al-Kautsar ialah an-ni'am al-kathirah. Al-Kautsar itu ialah nikmat-nikmat yang terlalu banyak. Iaitu maksudnya telah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, nikmat-nikmat yang terlalu banyak. Tapi tafsir itu terlalu lemah. Jumhur yang buat tafsirnya Al-Kautsar ialah nahrun fil jannati, sebatang sungai di dalam syurga. Nanti bila imam baca inna a'tayna kal-kautsar, dan boleh faham kan? Mohonlah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, izin aku untuk mendatangi sungai ini. Fasalli li rabbika. Fasalli, apa maksud fasalli? Hendaklah engkau, wahai Muhammad, fasalli itu untuk seorang ni, bukan untuk ramai. Kalau sallu untuk ramai, fasalli itu untuk seorang, iaitu Muhammad SAW. Maka hendaklah engkau tunaikan salat. Salat untuk siapa? Kerana siapa? Li rabbika. Kerana Tuhanmu, bukan kerana nasihat pinggang, bukan kerana nak masuk oksigen dalam otak. Sebab itu orang tua-tua dulu, orang muda-muda tak buat. Orang usolli lillahi ta'ala. Dia mulakan dengan berdiri tegak itu dengan usolli lillahi. Sebab fasalli li rabbika, hendaklah engkau tunaikan salat kerana Tuhanmu. Kerana Tuhanmu telah memerintah, dan salat itu untuk Tuhanmu, bukan untuk diri kita jadi hak segala. Baik. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi apa terjemah wanhar? Jadi kalau tanya Ustaz, dalam Quran mana dalil korban ni Ustaz? Inilah dia dalilnya. Wanhar. Nahrun tu leher. Kalau nuhrun sungai, kalau nahrun leher. Sembelihlah leher haiwan korban. Ada juga riwayat dhaif, lemah dan dikatakan maudhu', palsu. Wanhar maksudnya tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan letak tangan di bawah leher. Itu yang dia letak macam tu. Sebab dia kait dengan solat. Sebab dia perintah solat dan letak tangan di bawah leher. Macam tu. Assalamualaikum. Pernah nampak tak orang buat itu?
dikatakan adalah palsu daripada riwayat Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan itu riwayat daripada Sayyidina Ali, tapi riwayat daripada Sayyidina Ali itu yang mengatakan itu riwayat daripada Sayyidina Ali itu adalah palsu. Betul? Ya? Boleh. Ada dari itu, bukan tak ada. Tuan-tuan yang buat tak ada dari. Baik. Jadi inilah perintah. Jadi dalam bahasa Arab, wal harb dinamakan lafzul amri, lafaz perintah. Lafaz perintah. Jadi korban ni bukannya main-main, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu fik korban malam ini, mula-mula kita nak tahu apa hukum korban. Betul tak? Nak bayar 2-3 minit. Korban tu bahagian 500 ada setengah dah. Mari kita tengok apa hukum korban. Yang ni Ustaz tak lihat, tak ada baca. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi. Wa sama wa kabbara. Wa wada'a rijlahu ala safahihima. Ada bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas yang penuh dengan daging. Maksudnya gemuk. Itu nebus keping. Korban ini yang punya tanduk. Maksudnya dah keluar tanduk. Zabahahuma biyadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sembelih 2 ekor itu dengan tangannya sendiri. Nanti kita akan dapat hukum fiqh. Wa kabbara sambil bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi nanti waktu menyembelih korban itu mesti diiringi dengan takbir. Jangan dulu sembah macam-macam ni, kuat itu. Mesti diiringi dengan takbir. Okey. Hadis lain, ma'amala ibni Adam yamun nahri min amalin ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dami. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa azlafiha. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatajibu biha nafsan. Hadis makna Melayunya ialah tidak ada amalan ibnu anak Adam pada hari nahar, hari raya korban itu yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala selain daripada menumpahkan darah sembelihan korban. Masak lomak Allah tak suka. Buka CD ke rumah pun Allah tak suka. Allah suka kita menumpahkan darah hewan korban. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa azlafiha. Sesungguhnya hewan korban ini akan datang di hari kiamat kelak dengan sekali tanduk-tanduk dia pun ada, dengan dia punya celana dia pun ada. Celana lain. Padahal dia pun ada tempat untuk kita naik. Jadi kalau orang tu dia kata korban ini jadi hewan turunangan, betul. Inilah hadisnya. Akikah dia sempena amalan kebaikan. Tak, akikah dia sebagai penebus hutang kita dengan Allah SWT. Sampai tak akikah dia berhutang. Dia tergantung. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi. Sesungguhnya darah haiwan korban itu akan jatuh di sisi Allah lebih awal berbanding dengan dia jatuh di atas bumi. Darah menitik itu Allah terima lebih awal daripada dia jatuh ke bumi. Siapa tak korban memang miss. Fatajibu biha nafsan. Maka gunakanlah oleh kamu
ibadat korban itu untuk mensucikan jiwa kamu, diampunkan dosa. Maksudnya dosa-dosa kita diampunkan dengan sembelihan korban. Bukannya boleh untuk orang lain je tau, kita punya korban. Ustaz, saya punya boleh Ustaz 5 ekor saya boleh. Yang tu lebih upah boleh kan, 5 korban orang. Baik. Wahia korban itu sunnatun muakkadatun fi haqqina. Hukum korban ialah sunnah muakkadah, sunnah yang amat ditekankan untuk melakukannya. Maksudnya dia hampir-hampir menjadi wajib. Mengiringi sama tarafnya dengan sunat 10 rakaat, mengiringi solat fardu 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat maghrib, lepas maghrib 2 rakaat isya. Mengiringi sama seperti solat sunat witir, sama seperti solat sunat tarawih. Tu nak tahu dia level dia tu sebaris. Jadi kalau penat-penat pun kita datang tarawih, penat-penat pun kita buat witir di bulan Ramadan, penat-penat pun kita buat qabliyah zuhur, subuh, qabliyah maghrib, isya, qabliyah. Makin penat-penat sengket kita pun sebaris dengan korban mesti buat. Dia sebaris. Boleh tak? Amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun. Manakala ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam korban ini adalah wajib. Sebab semua lafaz amal lepas perintah adalah syarat bagi Rasul adalah wajib. Bagi umat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Okey. Qala fil 'Umdah, dalam kitab Al-'Umdah Imam An-Nawawi berkata, wa hiya sunnatun 'ala kifayah in ta'addada ahlul bait. Ingat ya Allah. Wa hiya korban ini sunnatun, sunat 'ala kifayah. Biasa kita dengar fardu kifayah, ini sunat kifayah berat. In ta'addada ahlul bait, kalaulah ahli rumah itu ramai. Macam Ustaz, anak ada 7, isteri mak ada seorang. Kalau keluarga Ustaz dalam rumah tu, maka kalau Ustaz berkorban, maka isteri Ustaz dapat pahala, mak Ustaz dapat pahala, anak-anak Ustaz balik dapat pahala. Jadi apa pengajaran yang kita dapat? Pastikan tiap tahun dalam rumah kita itu ada yang berkorban, supaya semua kita dapat kelebihan-kelebihan. Jangan sebuah rumah itu sunyi daripada korban. Fa idza fa'alha wahidun min ahli baiti kafa 'anil jami'. Bila dilakukan oleh seorang daripada ahli keluarga itu, memadai untuk semua itu dapat sama fadilatnya. Okey. Wala budda an takuna fadilatan an hajatihi wa hajati man yumawwinuhu ala ma sabaqa fi sabaqa tatatawwa. Sudah pastilah korban ini sunnah muakkad dilakukan oleh seseorang yang harta duit dia nak beli haiwan korban itu adalah lebihan daripada keperluan dia dan keperluan orang tamu ini. Jadi tak perlu berhutang untuk berkorban. Sunat muakkad kepada orang yang ada lebih. Ada lebih tak? Ada lebih tak? Kalau ada kena korban. Jangan jadi orang yang sifatnya alladzi jama'a malahu wa 'addada. Jangan jadi orang yang sifatnya ngumpul harta dan kira, sedap kira je. Datang korban tak nak buat.
Ada dah 12,000, 13,000 dah, 14,500 dah. Katanya jama'a malat, dia kumpul harta dia, wa'addadahu, dan dia kira. Guna tak? Ada lebih kan? Ya? Okey. Macam tu kita faham korban ni sunat muakkad. Bayar asro, apa hukum? Apa hukum? Wajib tak? Tak. Sunat muakkad tak? Tak. Sunat hay'ah tak? Tak. Sunat mubahah tak? Tak. Habis apa? Jadi 10 kali tak bayar asro, 10 bulan dapat tak korban? Tu nak beritahu tu. Berhati-hati menguruskan harta. Sebab tadi Ustaz dah baca rakaat pertama tadi, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di akhirat nanti, apa baik nikmat yang ada kat kita, Allah tanya. 10 bulan bulan asro, mu boleh bayar. Ngapa korban mu tak boleh buat? Apa dia jawab? Sudah boleh baca ni tengok. Dia kena faham Malay tu kena faham Malay. Okey. Apa nak tanya tentang hukum dulu, hukum korban dulu. Sebarang kekeliruan, boleh kita bicara. Kita cari jawapan kat sini. Okey. Tengok ni, annahu yakfi an takuna fadilatan amma yahtajuhu fi yawmihi wa laylatihi wa nisbati faslihi kama marra fi sadaqatil tatawwu. Masya-Allah. Maksud lebih tu bukannya lebihan harta untuk belanja kita setahun akan datang. Maksud lebih adalah lebihan belanja untuk hari ini dan malamnya. Bukan untuk reserve belanja minggu depan tak. Ini tuntutan korban tu. Kalau ada lebih, maka sunat muakkad kita berkorban. Kat sinilah tuan-tuan sekalian, Ustaz dapat faham, melalui ibadah korban ini sahaja, tak ada orang miskin, tak ada orang miskin di Negeri Sembilan. Melalui ibadah korban ni je, tak campur zakat lagi, maka tak ada orang miskin di Negeri Sembilan. Kalau semua mukallaf, ketua-ketua keluarga serta anak-anak yang dah kerja ni faham tuntutan korban, kejap lagi jangan ke mana-mana. Nanti kita tahu macam mana dia boleh mengkayakan orang miskin. Dengan ibadah korban saja sudah berlaku tahaful ijtimai, keseimbangan sosial. Kalau semua orang menghati ini, lebihan daripada belanja harian dan malamnya itu, dia kena sunat muakkad. Sunat muakkad dia berkorban. Lalu dia pun ghairah, sebagaimana dapat 2 rakaat sebelum subuh tu dia ghairah, maka korban tu dia ghairah. Maka seorang ini katalah dapat korban dengan 1 ekor. Katalah macam tu. Siapa nak selesaikan itu kita boleh urus. Tak cukup sini Ustaz datangkan daripada pucung, daripada tu untuk mengurus ni. Siapa nak ambil daging Ustaz? Kemudian jangan ke mana-mana. Kita boleh lawan elah. Elah. Tak ada, kita terus lagi. Ustaz, korban ni dengan apa afdal Ustaz? Apa afdal korban ni? Apa afdal korban ni? Cepat. Kita baca. Wa afdaluha ay anwa'il adhiyah. Seafdal jenis korban ialah ba'irun ay budnatun li'annahu akthar lahman, iaitu unta yang gemuk, kerana dia lebih banyak daging. Wal qasdu atawassu'ah 'alal fuqara, kerana qasad korban ialah untuk sebarkan sebanyak mana luasnya daging korban itu kepada para fakir miskin, fuqara, para fakir. Jadi lagi gemuk lagi bagus. Jadi kena naikkan juga 670
lembu yang dia tutup macam tu. Kalau 500 kita dapat lembu betul. Macam tu kan. Jadi tak dapat unta ada 7,000 lebih. Semua bakaratun. Kemudian bakarat lembu kan? Bakaratun ni lembu kan? Lembu betina. Semua adzan, kemudian kambing kampung, kemudian kambing giri-giri. Itulah tertibnya. Jadi satu tak ada lembu, dia boleh korban dengan kambing. Okey, cuba tengok ni. Wasab'u syiyahin min dha'nin aw ma'zin afdal min ba'irin aw baqaratin. 7 ekor kambing adalah lebih afdal daripada seekor ba'ir, seekor unta. Lianna lahmal ghanami abyad. Kerana daging kambing itu lebih sedap. Walikatratid dami al-murad, dan lebih banyak darah yang ditumpahkan. Jadi siapa mampu korbanlah dengan kambing dengan lembu. Kambing sekor apa? 100. Lembu setangkai apa? 20 baik. Sebab korban kami lembu 30 baik. Jadi yang paling murah. Mana Ustaz? Kemudian apa semua dia apa Ustaz? Kalau nak beli kasut, dia cari yang paling mahal. Tak beli yang 80 ringgit pun dia pakai. Wasyatun afdal min musyarakatin fi ba'irin. Ini masalah kalau dia berkongsi. Satu ekor unta kongsi 7 orang. Banding dengan tuan-tuan, seekor unta 7 orang kongsi. Ustaz sembelih kambing, mana lebih afdal? Ustaz lebih afdal. Tapi kalau syekh kita korban seorang dia seekor unta, ustaz seekor kambing, unta dia apa? Kalau seorang ini confirm 7. Boleh tak? Jadi afdal kalau kongsi itu kambing afdal. Kalau ada kambing, kenapa begitu Ustaz? Tengok soalnya. Lil infiradi bi iraqati dami wa tibil rahmi. Kerana dia single dalam menumpahkan darah. Maksudnya kambing seekor tu darah untuk dia. Kalau lembu tu kan mana darah dia, mana darah yang alam dia. Tak boleh nak diskriminasi ni, tak boleh nak bezakan. Jadi kalau timbul soalan, Ustaz mana lebih afdal? Saya korban seekor lembu ke seekor kambing? Jawapannya apa? Apa? Mana lebih afdal Ustaz? Saya kongsi 7 orang seekor lembu dengan seekor kambing. Mana lebih afdal? Apa ya? Misalnya tahun ni lambat dah baca Ustaz. Kalau lambat kau cakap tak baca. Kalau dia datang baca, maka lambat pula. Ayo baca ulang. Kalau kan lupa lagi bunyi dia saja dia baca lambat dia kan. Banyak yang berbahasan ni yang mengatakan kami lebih sebab Rasulullah SAW korban tadi dengan 2 ekor kibas. Rasul tak kongsi 2 bahagian dalam seekor unta. Dia tak kongsi. Ada nak tanya lagi?
korban orang meninggal. Untuk orang tadi korban. Oh, untuk korban orang meninggal ya. Itu dalam pembahagian nanti disebut. Tidak. Okey. Kita baca lagi mengajar ni. Yang lelaki dengan lelaki. Kalau yang perempuan punya korban lain cerita. Wa yusannu li mulidiha illam yakun muhriman alla yazila sya'rahu wala zafarahu fi 'ashr dzulhijjah hatta yadhhak. Disunatkan bagi orang yang hendak melakukan korban, kalau dia itu bukan dalam ihram, supaya dia tidak menghilangkan rambut-rambut dan bulu-bulunya dan juga kukunya pada 10 Dzulhijjah sehingga dia berkorban. Ini disunatkan. Orang yang nak korban jangan potong kuku, jangan cukur, jangan potong rambut cukur-cukur ni daripada 1 Dzulhijjah sampai dia berkorban. Itu sunat. Ya. Bal yukrahu lahu dzalika, malah makruh kalau dia cukur ataupun potong rambut ataupun potong kuku. Jadi kena potong cepat-cepat kuku. Tak boleh lah. Nak masuk lah. Panjanglah kuku kau. Orang lain nanti kuku cepat panjang. Siapa yang kuku lambat banyak, kalau sabar banyak. Ni banyak mantannya. Betul Ustaz. Tak boleh potong kuku. Itu tadi sunat, jangan potong. Malah kalau potong kukunya makruh. Sebab dikiaskan kepada orang yang dalam ihram. Kalau orang buat yang nak pergi besok, dia confirm kena ihram siap-siap kan. Sebab dia planning terus buat kan. 8 hari lah kena pakai ihram. Lepas tu dia buat 3 bulan lagi kan. Kadang-kadang seorang pakai pagi seorang orang ada duit tak korban, hukumnya bakal ada pendapat sampai ke tahap tu nak tuntutkan korban. Jadi kalau ada nak buat pagar belanja 4,500 pagar rumah lah kan, tapi belum belanjakan lagi 4,500 ni, tapi dia dah plan dah nak buat pagar. Jadi tahu korban, dia kena ambil dah nama Twitter untuk korban daripada 4,500 tu. Jadi lewatlah sikit buat pagar ataupun pagar buat cantik sikit. Ada sikit keutamaan tu. Kalau nak tukar daripada TV kotak tu yang 1,200, nak tukar TV yang editing lemak skoping dia tu, harga 2,000 lebih. Itu confirm lah. Langsung tak afdal. Dia afdalnya korban. Ini cara mengurus harta dalam Islam. Kena ingat lain. Jadi mesti sebuah keluarga tu setiap tahun mesti ada satu korban. Sama ada seekor lembu atau kongsi 7, sama ada seekor kambing atau kongsi 7, ataupun dia satu seekor ni lembu. Lagi bagus. Jadi jangan ada keluarga yang berkemampuan tetapi tidak berkorban. Macam tu kesimpulannya. Kesimpulannya. Apa kalau nak boleh kain buah langsung Ustaz, apa dalil tak boleh potong rambut, tak boleh buat kuku Ustaz? Dia rambut apa tak boleh potong ni, bulu apa tak boleh potong ni? Cuba tengok wa sawa'un fi dhalika syahrul ra'si wal lihyati wasyaribi wal ibti wal 'anati. Sama sahaja makruh buang rambut atau bulu, sama ada rambut itu di kepala ataupun janggut ataupun lisan ataupun ketiak ataupun kemaluan. Itu semua makruh. Bermula dengan satu hadisnya. Zaman sekarang ni tak main baca dalil Ustaz. Kita baca dalil. Mana dalil ni? Idza ra'aytum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yadhhiya
falyumsik an syi'rihi wa asqarihi. Apabila kamu melihat hilal anak bulan Zulhijjah dan seseorang kamu itu hendak melakukan korban, maka hendaklah dia tahan rambut dan kukunya. Maksudnya jangan buka. Kita dia. Baik, selesai. Dan katanya ada bulu hidung dia tak cabut saya. Semua lah tu boleh. Okey, terus lagi hukum korban, fit korban lagi. Dengan elok ni golongan lagi. Wa yusannu ayyadbahaha ay al-adhiyata ar-rajulu bi nafsihi in ahsana dzab. Dan disunatkan menyembelih akan hewan korban itu oleh lelaki, oleh dirinya sendiri sekiranya dia bagus menyembelih. Jadi orang yang berkorban itu sembelih sunat sembelih sendiri kalau dia pandai menyembelih. Tuan-tuan yang ahli korban pandai menyembelih tak? Pandai tak? Ayam. Kalau gantung tak pandai, gesek dia bergantung. Sampai orang dapat tu putih dah tak berhenti. Jadi dapatkan sunat. Dan Ustaz, seekor tu 7 orang Ustaz. Macam mana nak bawa pun? Buat tangkai barang tu macam-macam. Orang. Sebab tu kambing tu. Sebab tu original dia, korban ni seekor haiwan seorang. Sebab nak buat macam ni, konsekuensi tu tak di abdalkan lah, tapi dah bukan tak ada duit, memang berapa sikit kursi. Memang kursi kalau Ustaz, dia tuntut untuk kakek itu. Ustaz, kalau korban sekor tak cukup present nak tukar kereta. Tukar kereta ke happy. Baik. Kemudian fit korban lagi, wa an yakuna dzalika fi baitihi. Korban itu dilakukan di rumahnya. Ini usul asal hukum. Korban itu buat di rumah. Kalau apa Ustaz di Taman Tunggu Japa tu memang dia buat di rumahnya, kalau putus boleh tu rumah dalam pagar rumah. Maka pun ada dalam pagar. Dapat sunat. Ini surau yang musuh. Rumah saya wangi. Rumah saya tak ada tanah Ustaz simin je. Yang tu tak boleh pun mencolok. Pengecualian siapa yang datang semua juga datang. Bimashhadin min ahlihi, dengan disaksikan oleh ahli keluarganya. Jadi kalau yang kedua ni, satu buat kat rumah, satu disaksi oleh ahli keluarga dia. Jadi kalau dah miss satu tu, maksudnya rumah tak buat kat rumah dah, jangan miss lagi satu lah. Maksudnya bawa semua anak bini datang tengok sembelihan korban. Orang yang bukan ahli 7 tu jauh lah. Yang mogam-mogam ni mesti ahli yang 7, supaya dia sendiri boleh tengok. Kalau yang mogam-mogam ni dah orang lain, nanti dah berusuh situ. Jadi lepas ni lampu sapu dia kalau tumang. Masukkan. Amal mar'atu, manakala orang perempuan yang berkorban, fasunnatulaha an tawakkala. Dia sunat bagi orang perempuan ini mewakilkan sembelihan itu, kama fil majmu', sebagaimana disebut dalam kitab majmu'. Jadi orang perempuan terlepas, itu wakil itu. Ji, dia wakil sembelih ni. Jangan wakilkan kepada komuniti duit tu, wakil kepada penyembelih. Maksudnya pagi itu kena datang. Jangan korban ke sini cabut balik kampung. Korban ke sini tunggu hanya di sini. Ya lah, tak lapar tak perlu. Okey. Yang mana
menerima wakil ni pula okey aku semesti sahaja aku wakilkan kepada engkau untuk menyembelih wakil tanya tak boleh tulis pun boleh kan saya wakil Kalau balik kampung boleh wakil sebelum balik kampung dia tak dapat dimasyhad disaksi ahli korban nanti ada lagi bawah sini ya. Sebab itu bila korban di tempat jauh-jauh yang sunat-sunat ni habis hilang ya. Ustaz tak ada syarikat korban jadi tak ada kepentingan lah. Orang ada syarikat korban isi korban ke apa korban ke dia takkan baca benda ni ya. Sebab Ustaz tak, kalau Ustaz anjurkan pun itu sebab lain bukannya sebab nak berniaga ya. Jadi sunat-sunat ni hilang. Apa lagi sunat yang akan hilang? Tengok ni. Okey. Orang lelaki dikulit min da'fin 'anil dirhi. Orang yang tidak mampu menyembelih minal rijali di kalangan lelaki 5 ratin sebab dia sakit awaihi ataupun darah bermuruh. Kalau saya menyembelih saya nampak darah hitam. Itu sakit tu kan nanti kita pakai masuk korban tu buat teks laminate dialog orang sakit. Jadi siapa yang mewakil tu kita pakai teks tu orang sakit. Dia macam ni sebab Ustaz berarti orang Melayu ni disuruh mewakilkan umat mati buat tahlil pun wakil ke imam seorang kan. Anak tu tak nak seorang yang ni pahamnya tak seronok. Ibadah ni asalnya kita buat bukan wakil kat orang. Budaya mewakil ni tak seronok. Wakil kat syekh lah tak boleh kalau mak mati, bini mati, suami mati, anak mati, kerabat dia tu yang baca doa. Ustaz, saya susunan ayat-ayat Quran nak baca sebelum la ilaha illallah tu tak ingat. Yang tu tak apa imam pimpin. Yang tu tak apa imam pimpin. Tapi waktu doa mesti ni menyembelih haiwan mesti orang itu sunat tu. Jangan main kena kan. Orang kayu dia tinggal je duit. Waktu Ustaz uruskan Ustaz campak duit sebab dia mampu urus sendiri lagi apa lagi sunat-sunat wa illam yadbah al-adhiyata bi nafsihi bi'udrin aw ghairihi. Kalau dia tak boleh sembelih haiwan korban itu sendiri kerana udzur atau lain-lain, fal yashhadha, maka hendaklah dia menyaksikan sembelihan itu. Ini satu lagi akan miss kalau korban jauh-jauh. Tinggal duit cabut balik kampung. Apa yang sunat. Dia macam sunat solat kan, kena buat semua ni. Korban pun kena buat semua sunat ni. Jangan tinggal. Nanti cakap korban itu tak dapat markah penuh nanti. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu ta'ala anha qumi ila adhiyatiki fashdidiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laka ma salafa min dhunubika. Dalam sahih Bukhari, dalam sanad yang sahih, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa Fatimah? Anak perempuan. Qumi, hei Fatimah, bangun ila adhiyatiki, pergi ke kambing yang korban kau yang nak disembelih. Bangun, pergi tengok. Fashhidihi dan fashhidiha, dan saksikan sembelihan itu. Syahid. Diperintah. Fa'innahu, sesungguhnya di awali qatratin min damiha, titik pertama sebahagian darahnya jatuh ke tanah itu, yang firulaki masalafa min dzunubiki, diampunkan bagi kau apa yang lepas-lepas daripada dosa kau. Jadi korban dan saksikan.
manusia kita mainkan macam mana? Allah apa manusia? Jatuh belakang kan? Taklah, bukan macam tu. Qala Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu Imran bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hada laka wa li ahli baitika fa ahlu dzalika antum lil muslimin amma." Yang ini wahai Rasul khusus untuk Fatimah ke? Bangun dan tengok tu khusus untuk Fatimah ke ataupun untuk semua muslimin? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal lil muslimin amma." Bukan yang khusus untuk Fatimah je, semua orang saksikan sembelihan korbannya. Boleh? Jadi suami tolong pimpin isteri datang dekat dengan sembelihan korban. Ini dia seorang kalau Ustaz, Ustaz, tolong pimpin isteri saya tengok korban. Mana boleh? Bukan lain dia tu korban tu. Jadi kalau abang pula pimpin jadi perempuan dia, jadi urus dia nanti pastikan lembu tu hanya disembelih setelah ahli keluarga yang 7 orang tu ada di sekeliling. Jangan cepat-cepat sangat. Jadi urus dia buat macam tu. Semua ada tak? Kalau ada seorang kata, anak saya belum sampai lagi, ada kat turun motor, tunggu kejap. Biar dia buat, inilah sunnah. Dia bagi ruang. Mana dah jadi, yang tu sembelih. Sebaik-baiknya 7 orang itu memegang lembu tu sebaiknya boleh tutup, dan rakamlah jadinya darah terbentik boleh tak bilang. Baik. Okey, itu sunat-sunat. Okey, syarat-syarat lembu, syarat-syarat unta, syarat-syarat kambing tak payah baca memang confirm dah jadi lah Boleh tak kambing betina? Boleh. Hakikah tak boleh Hakikah mesti yang gentar. Boleh tak kambing yang telah dikasih? Boleh. Unta, lembu boleh tak kongsi 7 orang? Boleh. Kambing boleh tak kongsi 7? Siapa nak kongsi kambing 7 orang, tangkap 7-7 tu semua dia. Kambing kan boleh. Semua dia jiwa tu. Seekor kambing lebih awal daripada kongsi unta 7. Dia dah lalu tadi Dia nak cerita lapis semoleh apa buat pula. Yang lain-lain tu tak apa. Syarat-syarat haiwan semua clear kan, tak ada cacat haiwan Satu je lah. Kalau ada kat tu lah orang kampung teracik, dia jual lampu murah RM1,800. Tapi lampu tu lampu lopek. Lembu yang dia lepas tak ada kandang, dia makan buku tu, dia makan pucuk pisang tu yang tu elak Kalau nak boleh kahwin semua dia tak apa. Tapi kalau tu korban jangan. Sebab itu orang ni tak cacat fizikal, tapi dia cacat pertumbuhan daging. Dia makan siapa boleh buat. Orang tu menyembah tak? Kerana pokok taruh ni baru 2 kaki, sekaki setengah naik, dia makan kat lembu tu. Berapa kali dia menyembah agak. Dia nanam benih taruh tu dah banyak kali dah tak tumbuh. Itulah kali tumbuh. Jadi lembu itu dah dilaknat orang. Jadi elok. Jangan beli yang mahal Dia nak bagi daging pula. Orang yang bernazar untuk berkorban hukumnya wajib dia berkorban, bukan sunat makan. Okey. Karya
kalau dia bernazar untuk orang lain, maka dia wajib juga menyembelih. Kalau anak saya dapat PMR 9A, saya bernazar untuk dia menyembelih korban tahun depan, maka wajiblah. Orang bernazar dia wajib, bukan anak dia wajib. Nanti kita akan jumpa daging ni dia tak boleh ambil. Daging dia tak boleh ambil. Wa in wakkala bil dhabhi nawa 'inda i'ta'il wakili au dhabhihi. Bila nak buat wakil sembelih, jom tengok. Wa in wakkala bil dhabhi nawa 'inda i'ta'il wakil ma yadha bihi au 'inda dhabhihi. Bila wakil ni dia berniat, orang yang nak berkorban itu hendaklah berniat ketika menyerahkan haiwan itu kepada wakil yang menyembelih dia. Maksudnya main kapur-kapur lah begitu kan. Ni lembu saya ni haji wakil sembelih dia, korban saya ni tertib je lah. Boleh call tak? Tu lembu dia tu yang tepi pagar tu, tak dah ikat tempat dia kan. Tak jadi niat korban. Jadi kena hadir. Itu point ni, kena hadir. Atau inda dhabhihi, ataupun ketika nak menyembelihnya. Jadi masa mengheget lembu tu dia tak ada, tapi masa moleh tu dia pun wakilkan, pun boleh. Dua cara. Transfer account tak boleh. Li'annahu qa'imun maqamahu, sebab orang nak menyembelih itu ambil tempat dia. Jadi seperti wakil mengambil dengan kias tu. Boleh. Jadi tadi dah tanya kan, masa bila nak wakil, ada masa serah lembu ataupun waktu nak sembelih tu. Boleh tak Ustaz? Ni apa nama Ustaz ni wakil ngutip duit. Ni duit korban saya ni. Tapi katalah Ustaz yang tukar putih duit kan, ni duit korban saya ni, Ustaz menyembelih tak? Tak. Jadi tak jadi. Dia kena wakil kepada orang yang nak ganti dia menyembelih. Sebab sunatnya tadi dia menyembelih sendiri. Oleh kerana dia tidak menyembelih, maka dia wakilkan orang lain menyembelih, bukan orang lain mengurus menyembelih. Wakil kepada orang menyembelih tu, dan tak wakil menyembelih darah bermuruh. Tolong ya, ni korban dia ni. Kepada orang menyembelih. Siapa menyembelih ni? Sampai dia pun kata boleh, tapi tak dulu RM2. Kenapa bayar? Kalau tak boleh. Okey. Perbahasan yang keempat pula, hukmul akli minal adhiyah. Hukum makan daging korban. Okey. Orang yang berkorban boleh memakan daging korban yang sunat muakkad hukum untuk dirinya sendiri. Maksudnya ustaz korban untuk diri ustaz, maka ustaz boleh makan daging korban ustaz tu. Baik ustaz malah digalakkan rasa sikit daripada daging korban tu lah. Jangan bagi semua orang rasa sikit. Ustaz digalakkan. Apa dalilnya? Fakulu minha wa af'imul ba'isal faqir. Ayat Quran makan sebahagian, diperintah orang yang korban itu makan. Jadi kita ambil sikit. Dalam riwayat Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana
kibadi adhiyatihi. Rasulullah SAW makan dia punya hati haiwan korban. Jadi maksudnya Rasulullah ambil sikit bagian organ dalam. Wa innama lam yajibul aklu minha, tapi tak wajib. Itu digalakkan. Kalau dalam fiqh Melayu dia kata sunat. Tapi kalau yustahab lain, yusannu lain. Tapi dalam itu sunat dah rasa sikit. Baik. Wa kharaja bidzalika man dhaha min an ghairihi kamayyitin bi syartihi al-ati fa laysa lahu wa la li ghairihi min al-aghniya al-aqlu minha. Ini yang tadi mewakili orang korban untuk orang lain yang dah mati. Okey. Terkeluar sunat, maksudnya tak sunat makan daging korban itu orang yang berkorban untuk orang lain seperti berkorban untuk orang yang dah mati. Maka dia dan juga orang lain yang kaya tidak boleh makan daging korban itu. Siapa yang korban untuk orang yang dah mati, ustaz korban itu atau ustaz. Jadi ustaz tak boleh makan daging korban itu, dan juga tuan-tuan tak boleh makan. Tuan-tuan orang kaya. Semuanya disedekah kepada orang fakir miskin. Jadi ada tak dalam 10 ekor tu? Tak ada, semua untuk orang yang hidup lah. Okey, selesai insyaAllah. Boleh tak bergantung orang? Boleh. Nanti ada cara-cara. Al-adhiyatul wajibatu la yajuzu lahu al-aqlu minha. Korban yang wajib iaitu nadar tadi, tidak boleh orang yang berkorban itu makan daripada daging korban. Jadi korban nadar pun tak boleh ambil juga. Kalau dia termakan di tahun yang lepas, maka dia kena ganti semula. Dia kena ganti semula dengan nilai apa pun dengan daging. Okey, beres. Itu korban untuk orang mati dan korban nazar. Walahu, bagi orang yang berkorban, it'amul aghniya al-muslimin. Bagi orang yang berkorban, boleh ambil daging korban dia bagi makan kepada orang kaya. Ini istilahnya it'am. It'am ni bagi makan. Bagi makan, kalau ikut tradisi adatnya ialah kita masak dan jamu orang makan. Itu dari segi kebiasaan yang kita buat. Atau Ustaz, ni sekilo ni saya daging korban sini untuk Ustaz makan dekat rumah. Orang rumah masak. Macam tu kan. Jadi Ustaz bawa balik daging itu masak kat rumah. Ustaz tak boleh pindah bilik kan. Allah dah banyak pula, semua hantar ke rumah 40 kilo. Ustaz simpan 2 kilo, yang lagi itu Ustaz pindah pada orang lain. Tak boleh. Untuk orang kaya-kaya, hanya untuk kita makan saja. Asalnya dimasak macam akikah tu lah, dimasak dan diberi makan asalnya. Tapi kalau Allah susah pula, ambillah sekilo ni balik masak rumah masing-masing, tak boleh lah. Balik buat masak rumah masing-masing. Boleh. Ada 5 kilo, kita masak 2 kilo. Anak pula datang haji itu, kita bagi dia sekilo seorang. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali daging korban tu daging yang kita punya tu. Yang itu apa? Jadi yang orang kaya-kaya ni terima daging korban orang. Yang itu tak boleh. Sebab yang diharuskan ialah it'am, memberi makan kepada orang kaya. Masak tak apa. Kalau akhir boleh. Masak bagi makan tak apa. Boleh makan dengan dia. Jangan pindah bilik. Jangan pindah
Dengan pindah diri. Lagi udah lagi tak boleh. Kalau lagi tak apa. Maksudnya orang kayu ni kan ambil banyak. Ini yang saya cakap tadi. Dengan korban saja tak ada orang miskin di negeri Sembilan. Sebab apa? Tengok. La tamlikuhum, bukannya memberi milik kepada mereka. Maksudnya bukan bagi milik kepada orang kaya ni. Orang kaya ni jangan berkawan orang cukup keperluan yang kaya. Bukan bagi milik. Jadi bila bukan bagi milik, dia tak boleh pindahkan milik dia. Tak harus. Ustaz tolong pegang bola ni, Ustaz tolong pegang kejap. Itu sebagi kau boleh tak? Tak boleh. Ini kena mesti elok. Kan makan benda yang bukan benda yang tak boleh kita makan. Macam jadi. Amal fuqara'u, manakala orang fakir, fayajuzu tamlikuhum minha. Manakala orang fakir, harus kita memberi milik kepada mereka. Orang miskin kita panggil, mari sini. Ditolak orang kaya tadi, ambil sikit-sikit sejapun ya. Jadi banyak tadi. Untuk orang miskin, panggil ada 3 orang je. Contohlah, ada 3 orang yang miskin ke sini. Kita panggil je, kita ada 150 kg daging. Panggil 3 orang ni, nak ambil seorang 50 kg. Itu yang saya cakap tadi. Dengan daging korban saja, orang di sini tak ada miskin. Fayajuzu tamlikuhum minha, harus memberi milik kepada orang fakir. Fayatasarrafuna fima manakuhu bil bai'i wa ghairihi. Maka orang fakir ni tadi terima 50 kilo, maka dia uruslah apa dia nak urus, seperti jual dia. Dia jual daging tu. Jadi tuan-tuan kesian nak bagi tunai pada miskin, tuan-tuan belilah 2 kilo daripada miskin ni. Yang tuan-tuan beli itu, tuan-tuan boleh bagi ke siapa-siapa boleh. Sebab itu dah milik kita, sebab kita beli. Kaya tak orang miskin? Ini cara kita nak mengkayakan orang fakir melalui korban. Tapi tak ada siapa nak menguruskan untuk korban orang fakir di Indonesia. Tak ada syarikat. Saya ni nak korban di mana, Senalik, mana orang miskin kan, apa orang asli mana, ke Bahau, ke Sorting, ke Jerabu ke yang perlu kita ikat-ikat hati kan. Tak masuk. Tak tahan ramai lagi. Apa kenapa yang kita boleh bujuk hati dia kekal dalam agama Islam, dengan daging korban. Sebab kaedahnya ialah fayajuzu tamlikuhum minha, harus kita memberi milik kepada fakir itu daripada daging korban. Wa yatasarrafuna fima malakuhu, dan dia boleh urus daging yang telah dimiliki itu bil bai'i, dengan menjualnya, wa ghairihi, ataupun lain-lain. Dia nak berniaga daging cicak halia ke, jual orang datang makan, boleh. Sebab itu dah milik dia. Banding dengan kita tadi, untuk makannya, bukan milik. Jadi tuan-tuan kalau banyak 10 ekor tu janganlah setiap ekor tu ambil sikit lah, dia banyak-banyak. Yang baki kita lembur. Dan Ustaz, kakak nak bagi dia sampai 20 kilo Ustaz, bagi boleh. Dia orang miskin tak ada limit, satu plastik ni tak ada. Ustaz bahagia Ustaz, kalau Ustaz korban kata dah seekor lampu kan, Ustaz bagi seorang dia orang miskin. Okey. Dah ambil ni, kau boleh jual ke jalan tu. Nanti orang sengah-sengah, nanti Ustaz telefon kau orang Ustaz minta tolong beli dulu kau. Maka orang-orang pun datang beli tulang dia, beli daging dia, beli hati dia. Jadi banyak dia dapat duit. Kaya tak? Tengok. Dengan semua kawan-kawan kita berpegang korban sunat muakkad. Lebih afdal daripada bayar asruk, lebih afdal daripada sambung dapur, lebih afdal daripada buat pagar, lebih afdal daripada pasang plasa syirik. Itu dah nak khabar betul-betul tu.
Kalau barang melelok ni, sebab nanti segala urusan harta kita tu Allah tanggung, bukannya free of charge. Kau dapat buat pakai elektrik, tapi sebab apa tak korban? Nganggur nak jawab. Latus alunna yawma idin anin na'im. Di akhirat nanti pasti kamu akan ditanya tentang nikmat. Jadi nak apa? Pakai rumah kau cantik, korban 10 tahun sekali. Rasa syirik kau cantik, lampu pun tak nampak mentol, tentu keluar cahaya je. Korban 5 tahun sekali. Jangan nak jawab. Tak boleh nak jawab kan? Jadi semua keluarga paling kurang satu sunnah kifayah tadi kan. Jadi banyak banyak tak lagi korban. Dan kita pula suka rela urus untuk bagi pihak orang miskin tu. Kita pergi tolong dia, tak apalah pakcik timur je 50 kilo ni, nanti kita orang akan urus untuk jual. Kita ni urus, tak ada masuk kan? Kita uruskan, kita tolong kepek kan, syek boleh tak ni kan? Bila go standard RM2 lagi fresh kan? Nombor dia bagi dia 5 kilo dia boleh rumah untuk dia masak. Yang mana dia nak masak dia ambil, yang lain tu kita urus. Cantik. Ini namanya keadilan sosial dalam Islam. Tapi sampul tu yang boleh jadi. Kita orang buat. Kita kan pasti 2 orang yang tepi taman kami itu memang dia memang anak dia sebelah orang, tapi dia hidup kadang-kadang makan kita cukup. Maka kami buat, kami asingkan. Okey, yang ini untuk miskin si fulan, kita dah target tahun ni nak bantu dia. Miskin yang lain tu kita bagi sikit lah, tapi yang dia ni paling teruk kan, fakir sangat-sangat. Kita ni orang kita beli RM20, RM20, tak ada bagi dia. Boleh urus pun, tapi tak masuk. Tak masuk. Tambah pula, memang terang-terang orang tu hampir-hampir nak masuk Kristian sebab hakim. Itu wajiblah kita bantu urus. Kita nak bagi duit macam tu je, tak ada kan? Jadi kita tolong. Jadi korban jadi dakwah. Okey, itu bagi orang fakir. Jadi tuan-tuan jangan kecil hati kalau tak dapat lagi, tak apa dah. Sebab kita kan hidup beli body masuk. Itu utamakan yang mungkin miskin. Sebab dia ada pendapat lagi lah, semua lagi untuk perlu disedekahkan. Baik. Lagi wayak kulu thulusa ala jadid. Liqaulihi faqulu minha wa at'imul qa'imal mu'tad. Dan orang yang berkorban itu boleh makan 1/3 daripada daging korban. Manakala 2 wa amma thulutsani, manakala 2/3 lagi yatasad bihima. Dia bersedekah dengan daging itu. Ada pendapat Al-Buaiti menukilkan yahdi lil aghniya thulutsa. Jadi tadi kaedah pertama tadi yang paling kuat pendapat yang utama dari Imam Nawawi rahimahullah ialah 1/3 orang tuan dia ambil daging itu untuk milik dia, dan di samping dia bagi makan sama orang-orang kaya. 2/3 lagi untuk bagi miskin, bersedekah. Orang kaya tak ambil. Jadi cara untuk mengurus daging korban kalau ikut pendapat paling kuat ni ialah kita lubuk daging itu, asingkan siap-siap 2/3. Asingkan siap-siap. Daripada lembu tu, asing sekusur lembu tu, asingkan siap 2/3. Jadi ada 1/3 je. 1/3 ni kita ambil sebahagiannya kepada tuan yang korban, sebahagian lagi masak untuk bagi orang kaya makan. Jadi orang kaya tak boleh rumah sebab habis. Habis Ustaz, konek yang buat kojo, buat kojo nak daging ke? Ini cara pertama. Jadi 2 je.
1/3 dengan 2/3. 1/3 untuk tuan korban dan juga bagi makan orang kaya. 2/3 yang tasaddaq, sedekah. Sedekah tak boleh pada tuan. Tuan kaya. Tak ada ya. Sedekah pada fakir. Okey, beres. Ampun, tak tahu orang boleh Ustaz. Dia dah kumpul. Wakilah ada pendapat, tapi ini lemahlah. Ya, ada pendapat itu yang kuat tadi. Cara agihan paling kuat tadi nama tadi 1/3 dengan 2/3. Bagi dua je. Ya. Okey, kila ada pendapat. Yahdi lil aghniyah thuluthan. Bagi hadiah kepada orang kaya 1/3. Bagi hadiah. Yang tu yang makan tadi. Ya. Wa yatasaddaq 'alal fuqara bi thuluthin, dan dia bersedekah kepada fakir 1/3. 1/3 lagi dia ambil. Ini agihan nombor 2. Yang itu pula yang kau ikut. Tahun ni kalau boleh kita tukar. Ya. Kalau mampu kita tukar. Sebab itu yang paling kuat dapat. Dia 2/3 asingkan untuk fakir miskin dan 1/3 untuk tuan rumah, tuan korban dan jamu orang lain. Kalau nanti kau ni bahaya juga bila tuan-tuan ambil 1/3. Kadang-kadang dalam periuk sup tu ada baki lagi, masuk pula dalam tapawai. Daging tadi dah ambil 1/3. Tuan korban ni masuk dalam tapawai pula bawa rumah. Nanti takut ambilan kita tu dah melebihi 1/3. Janganlah makan bersuara, anak-anak kita pun makan. Tampau lagi pada rumah. Oh, kacau. Yang tu berhati-hati. Ahli korban kena berhati-hati. Boleh niat yang kita makan tu bagi orang lain yang untuk kita sebagai ambil. Boleh. Sahaja aku makan, ni bagi orang lain. Boleh. Maksudnya kita masak tu kan campur yang aku makan ni ustaz punya ni, bukan aku punya ni. Boleh. Jadi tak apa cara kesati kita peganglah boleh. Jadi niat makan tu sebagai orang lain, bukan sebagai kita. Ini yang berbalik tu. Untuk bagi orang lain lah. Yang makan tu untuk share ni kan. Yang berbalik tu share ni pula. Itu dah balik dah. Kita dah balik ke dua. Kita dah balik 1/3 tu yang makan tu. Tu makan je orang lain. Yang makan tu niat yang haji minum. Yang balik tu niat haji minum. Yang jual tu niat haji minum. Kalau main niat tu dia. Tapi apa tujuan itu bukan? Bukannya kita nak bagi kan? Jangan lari je lah. Boleh dia selesai sikit. Baik, itu bahagian cara bagi nombor 2. Jadi utamakan yang pertama tadi lah. Lagi ni ataupun saya tulang bagi 1/3. Semua Di mana yang kasih tu? tulang rakong, yang tulang punggung yang kosong tu tak payah dia memang dah confirm tak ada makan. Tulang yang dianggap sebagai daging yang biasanya dimakan. Yang daging orang bubur tu kita tinggal. Jangan bagi juga, jangan bagi juga. Yang tu adalah bagi orang miskin. Sebab tu yang paling baik kan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Tahu? Soalnya Rabbi seru. Berpegang surah dalam surah Ali Imran yang awal-awal surah juzuk juzuk 4 awal juzuk tu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mencapai level bir ni maksudnya orang yang paling baik
sehinggalah kamu nafkahkan apa yang kamu sukai. Jadi batang pinang sekolah, bagi orang miskin, dia pakai betul. Ekor sekolah, bagi orang fakir. Yang tu makan hidup. Ya, kalau batang pinang boleh kata, buat daging yang kocar tu yang masak 3 jam tak lama tu bagi orang fakir betul. Yang tu sampai kalau korban juga lah, tapi tak sampai bil. Okay. Okey, dengar ni Ustaz, yang 2/3 tu orang fakir tadi, kalau kita masukkan kulit dalam ni Ustaz, kuku boleh Ustaz, isi-isi dalam boleh Ustaz? Tak boleh. Li'anna haqqahum fi tamallukihi la fi aklihi wa la tamlikuhum lahu matbukhan. Tak boleh bagi pada orang fakir ni daging dan nasi masak. Tak, bukan dikir bersedekah kepada fakir. Kalau yang nasi masak tu, wala tamlikuhum ghairul lahmi min jildin wa qarsin wa kisdin wa bahar. Dan tidak juga termasuk bersedekah kepada fakir tadi kalau kulit, jantung, hati, paru-paru tak masuk. Yang tu dikit lagi. Jadi hati-hati tu asyik kalau nak bagi. Tapi yang dimasuk 2/3 tadi lagi. Jangan dengar Ustaz, orang miskin tu cukup diamuk Ustaz, nak bagi dia diamuk. Ada di situ orang hamba pun. Wal aqrabu at-tasadduq bi kulliha li'annahu aqrabu ila taqwa wa ab'adu an hazzin nafsi. Dengar dialog ni peserta babak. Seafdal-afdalnya ialah at-tasadduq bi kulliha, bersedekah semua daging itu seafdal-afdal. Li'annahu aqrabu ila taqwa, kerana dia lebih hampir kepada takwa. Wa ab'adu an hazzin nafsi, dan lebih jauh daripada menuruti tuntutan nafsu. Itu paling afdal. Sebab tu so jemput dia ambil. Dia jangan tak cukup ni, dan bersyukur korban takkan banyak ni. Jangan sekali timbul je lagi batal pahala korban. Jadi siapa nak afdal ikut yang ni. Afdal azan buka ke lewat buka? Awal buka ikut pula. Afdal awal sahur ke lewat sahur? Ikut pula yang afdal. Ini saya bacakan yang afdal tu korban. Wal afdalu at-tasadduq bi kulliha. Yang afdal ni ialah semua daging itu disedekahkan. Okey. Illa luqmatun aw luqmataini, kecuali sesuap atau 2 suap untuk mengambil berkat daging korban itu. Maksudnya makan kadang-kadang makan. So tak bagi atau siapa daging korban. Dan itu korban. Nak makan daging fresh boleh lain lah. Tapi orang nak rasa sikit, nak ambil lah. Rasa sikit. Ada soalan? Ajukan. Sebenarnya dalam keluarga kita itu nak makan lembu. Sebenarnya kan sama yang keluarga kita dah mati banyak. Maksud saya, kita 7 orang nak makan lembu. Tapi ini kan keluarga kita sudah mati juga lah. 6 bahagian untuk yang hidup, 1 bahagian dah mati yang telah meninggal dunia. Kalau ikut nas yang sebelum ni tadi, kalau kita korban untuk orang yang mati, maka bolehlah kita buat.
lagi. Wala yajuzu wala yajuzu naqlul adhiyati min baladiha kama fi naqli zakat. Tidak harus membawa keluar korban daripada negerinya, sebagaimana tidak harus membawa keluar zakat daripada negerinya. Faham balik-balik Jadi siapa duduk di negeri sembilan, dia korban di negeri sembilan, dan tidak harus dia berkorban di luar pada negeri sembilan, kecuali dia menjadi ahli badan itulah. Jadi siapa nak korban di Kemboja, pergi ke Kemboja hari raya itu. Jadi hari raya itu dia menjadi ahli korban Kemboja, sebab dia masa itu ada di situ. Sebagaimana orang pergi haji, korban di sana. Itu adabnya. Adabnya berkorban di mana sahaja kita ada. Ustaz, saya nak korban kat Wamang Panai, Ustaz. Balik Ustaz, duduk solat raya sana, korban situ. Ya, supaya yang sunat-sunat tadi semua kita boleh dapat. Ustaz, ada saya dengan kawan saya kan, waktu zakat fitrah, aku tanya dia, ada zakat bayar zakat fitrah, dah ada kampung dia kata macam itu. Boleh tak dia buat macam itu? Karena aku bagi tahu, kalau kita ada dekat sini, asal dah jauh sangat kan, kalau zakat dekat sini ya, macam itu. Tak, saya dah bayar zakat kat rumah. Kalau sebenarnya hidup di sini, dah bayar ke sini. Tapi dah saya kan, saya dah bayar zakat kat sana, tapi saya bayar zakat ke sana. dia ahli ibadat sini, kawan-kawannya sini ahli ibadat sini. Lagi kepada orang Islam. Ini cerita haiwan-haiwan yang jana, yang ada susu, tak ada naskah ya. Upah kita boleh itu Ustaz. Upah kita boleh. Kalau dia boleh itu minta upah, kena bagi. Tapi bukan daripada korban. Dia asyik. Upah dia. Bagi pada orang kerja-kerja tolong bukan upah lah. Okey. Kita nak korban untuk